ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam tilawah dan tadabbur bersama pembincang kita dalam surah Yasin insya-Allah. Alhamdulillah kita nak masuki pada dua halaman yang terakhir pada surah Yasin ini insya-Allah. Dan alhamdulillah kita terus diberi peluang oleh Allah SWT untuk berada di sini atas pilihan daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita. Sebagaimana orang-orang yang sekarang ini pergi menunaikan haji, ia adalah atas pilihan daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin ada yang ada masa, ada duit, ada tenaga, kesihatan yang baik, akan tapi ia atas pilihan Allah Azza wa Jalla untuk pergi ke sana, maka begitu juga masa-masa yang Allah berikan kepada kita untuk solat di awal waktu, solat berjemaah, untuk melakukan solat sunat, untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, itu semua kesempatan yang Allah berikan, yang Allah tak berikan kepada orang yang lain, dan kita nak menghargai perkara tersebut, nak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita nak mulakan malam ini dengan nak membaca dahulu surah Yasin pada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-59 insya-Allah. Kita nak baca daripada ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke 62. 57 hingga 55 ke 62. 59 tu dah baca dah hari tu Ustaz. Betul. Kita baca 57 hingga 62. 57 hingga 62 insya-Allah. Pada halaman 444. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. إنه لكم عدو مبين. Innahu lakum aduwwum mubin. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. أفلم تكونوا تعقلون. Afalam takunu ta'qilun. Terjemahan 57 ya saya. betul 57.
Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa saja yang mereka kehendaki. 58. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. 59. Dan sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. 60. Bukankah aku telah diperintahkan kamu? Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata. 61. Dan aku perintahkan, hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. 62. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Baik. Kita kita berhenti sebelum ini pada perbincangan tentang penghuni syurga, dan Allah menyebutkan beberapa nikmat yang akan diberikan kepada penghuni syurga, dan ia sampai pada ayat ke-57 ini, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka fakihah, iaitulah buah-buahan, walahum, dan mereka akan memperoleh ma yad'un, apa sahaja yang mereka minta. Yad'un, apa sahaja, cuma letakkan apa sahaja yang mereka kehendaki. Lahum fiha fakihatun menunjukkan nikmat yang akan diperolehi, dan Allah sebutkan di awal ini tentang buah-buahan sebagai bentuk nikmat awal yang akan diberikan kepada para penghuni syurga. Maka mereka boleh meminta apa sahaja, kan, walahum ma yad'un, boleh minta apa sahaja yang mereka kehendaki dan mereka boleh menikmatinya di mana sahaja. Jika sebelum ini Allah cerita tentang tempat duduk, tengah duduk di singgah sana, dan ia juga boleh di mana-mana. Contohnya kan, kalau kata orang tu dia suka bangun tidur je makan atas katil kan, maka dia tak kena marah untuk makan atas katil. Tumpah ke, kotor ke, tak apa, boleh melakukan yang demikian. Ma yad'un, apa sahaja yang dia inginkan. Cara bagaimana dia nak pun boleh. Tak ada masalah, tak ada siapa yang nak halang, tak ada siapa yang nak mengganggu dia pada hari itu. Tentang okey. Perkataan yad'un. Baik. Sebelum tu kita tengok perkataan ma tu. Walahum ma. Ma ni diterjemahkan apa sahaja. Apa sahaja. Dan menunjukkan bahawa ma ini memang apa benda sahaja pun yang kita nak, itu sesuatu yang boleh diperolehi. Kenapa Allah bagi apa sahaja yang dikehendaki oleh penghuni syurga? Bahkan dalam surah yang ke-45, Allah sebutkan walakum fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Kita sebutkan pada surah yang ke-45. Maaf, 45, surah yang ke-43. Surah 43 ayat yang ke-71 tu, cuba tengok. Diedarkan yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab
wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas. Dan dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata. Dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya. Maka yutafu diedarkan menunjukkan kepada tak payah buat apa-apa. Being served, duduk je dan diam. Semuanya akan dihidangkan. Dan dalam tu tashtahihil anfus, ini perkara mahal yang Allah akan berikan. Apa segala yang diingini oleh nafsu. Allah highlightkan di sini nafsu. Kenapa Allah highlightkan tentang nafsu? Segala yang diingini nafsu, bukan segala yang diingini oleh diri ke, ataupun segala yang diingini oleh jiwa. Allah letakkan segala yang diingini oleh nafsu. Kenapa Allah letakkan segala yang diingini oleh nafsu? Dunia nafsu ada batasnya. Kerana ketika di dunia, inilah yang dilakukan oleh manusia, oleh seorang Muslim, seorang mukmin. Dia menahan hawa nafsunya kerana Allah Azza wa Jalla. Kan Allah sebutkan pada surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ada pun orang yang ditakut kepada kedudukan Rabb dia dan dia menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu. Dia tahan. Maka dia akan peroleh syurga. Maka nanti di syurga manusia boleh memenuhi keinginan hawa nafsunya apa sahaja. Hawa nafsu, so kita sebutkan hawa nafsu daripada sudut daripada sudut seksual. Kan itu satu, tapi keinginan untuk kaya dan lebih kaya dan makin kaya dan sangat kaya. So itu juga keinginan hawa nafsu. Keinginan untuk menukar-nukar apa yang sedia ada. Mengikut peringkat masing-masing. Telefon dah ada, elok keluar yang baru nak tukar lagi. Keluar yang baru nak tukar lagi. Yang up sikit, main tukar-tukar kereta. Kereta elok dah ada. Keluar yang baru, tukar lagi. Yang baru. Tukar lagi yang baru dan ia perkara yang diinginkan oleh siapa? Oleh hawa nafsu. Sedangkan kereta lama elok lagi. Elok lagi. Kereta lama masih elok lagi. Ikutkan latest lagi. Tapi bila keluar yang latest ni, 5 tahun sekali tukar, brand tu tukar, design yang baru, dia pun tukar mengikut. Kenapa? Kerana keinginan hawa nafsu. So dia lepaskan. Tapi orang beriman dia menahan keinginan tersebut, dia peruntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, nanti dia boleh melepaskan semuanya itu nanti ketika di akhirat. Dan betapa kasihannya kepada penghuni neraka kerana ketika di dunia mereka melepaskan keinginan hawa nafsunya. Nanti di akhirat, lebih khususnya nanti di neraka, keinginan mereka itu ditahan secara sepenuhnya. Hingga kan mereka nak minta minum air pun tak dapat. Minta minum air benda simple je, kecil je. Bukanlah permintaan yang besar. Minta minum air je pun tak dapat. Kenapa? Sebab engkau nak kan? Engkau nak, aku tak bagi. Engkau nak, aku tak bagi. Kalau nak minum juga boleh. Allah bagilah minuman-minuman yang minum itu akan memecahkan usus-usus yang ada di dalam perut. Wa talazzul a'yun, dan akan diberikan segala sesuatu yang dipandang indah oleh mata. Kenapa dipandang indah oleh mata? Kerana kita rasa seronok mula asalnya daripada mata. Kenapa Allah mention tentang mata? Kerana seorang mukmin, pertama, dia menjaga matanya ketika di dunia. Dia jaga mata dia. So mata tu sedap memandang perkara-perkara yang tak baik. Perkara-perkara yang tak bagus. Menonton, melihat, seronok mata tu. Tapi seorang mukmin dia menahan. Maka nanti dia di syurga dia boleh tengok apa sahaja yang dia nak tengok. Yang kedua, seorang mukmin ketika di dunia, dia menahan keinginan hawa nafsunya, maka dia berpada dengan apa yang dia ada. Maka apa yang dia ada tu kadang-kadang biasa di mata ataupun
tak berapa sedap dipandang oleh mata. Kan? Contoh, dia ada kenderaan, tapi kenderaan yang lama mungkin. Dia ada motor yang biasa ataupun motor yang lama. Dia ada telefon, mungkin telefon yang dah outdated, yang lama punya. Tapi kenapa dia tak dia boleh beli kereta mungkin yang mahal, tapi dia pilih yang biasa. So mata tu pandang biasa je lah. Tak adalah pandang macam uish, bestnya tengok kereta mahal, kereta aku pula tu. Kan? Dia tahan dia pandangan mata dia. So apa yang dia ada tu adalah perkara-perkara yang mata dia pandang rasa biasa je. Ataupun apa yang dia ada tu buruk daripada ataupun lama daripada yang biasa. Maka nanti di syurga dia akan diberikan apa sahaja yang indah dipandang oleh mata. Dan begitu orang mukmin ketika di dunia, mereka diuji dengan satu kepayahan demi satu kepayahan. Dan Nabi SAW sebutkan nanti yang paling ramai di dalam syurga penghuninya adalah daripada kalangan orang miskin. Dan orang miskin ketika di dunia, bagaimana rumah mereka, bagaimana kenderaan mereka, bagaimana pakaian mereka, semuanya adakah cantik-cantik, indah-indah, yang latest? Tak. Semuanya yang biasa, yang lama ataupun mungkin yang dah buruk. Itu yang mereka pandang dalam kehidupan mereka ketika di dunia. Maka di akhirat Allah bagi pandangan mereka itu semuanya yang ini talazzu, ini maksudnya lazat. Maksudnya lazat. Yang mata pandang tu lazat, maksudnya seronok. Yang pandang tu sedap. Yang pandang tu kita rasa best. Walahum ma yad'un, Allah berikan apa sahaja. Yad'un ini dia berasal pada ruwet yang sama dengan doa. Ruwet yang sama dengan doa. Baik. Allah sebutkan di sini tentang yad'un ataupun doa. Kenapa? Kerana ashabul jannah ketika mereka di dunia, mereka adalah orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang banyak meminta kepada. Dalam potongan ayat Arab menyebut saya terjemahkan, engkau akan menjadi yang paling mulia selama mana engkau paling banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau akan menjadi seorang yang paling mulia selama mana engkau paling banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lagi kita banyak minta kepada Allah, kita akan dipandang lebih mulia di sisi Allah. Dan sudah tentu ia berlawanan dengan di sisi manusia. Lagi banyak minta kat manusia, lagilah manusia akan tak suka nak tengok muka kita. Tapi Allah, kita lagi banyak minta, lagilah Allah suka. Maka penghuni neraka, mereka orang yang banyak berdoa kepada Allah ketika di dunia. Dan cabarannya apa? Cabarannya ialah selepas daripada doa, iaitu tempoh menunggu doa itu menjadi realiti. Cabarannya kat situ. Ramai orang tertewas bila pada kita kata waiting period tu. Waiting period tu yang orang jadi tertewas. Dia dah doa, dia tunggu, dia doa lagi, dia tunggu, tak juga dapat apa yang dia minta. Maka akhirnya dia pun berputus asa daripada berdoa. Dia berputus asa daripada meminta kepada Allah. Dia berputus asa daripada nak taat, nak dengar perintah Allah, sebab pada dia, aku ikut cakap Allah pun bukannya aku dapat apa yang aku minta. Ashabul jannah, dia terus berdoa meminta kepada Allah, dan dia meminta pada waktu susah dan juga pada waktu senang. Dia bukan hanya berdoa meminta pada waktu senang sahaja, pada waktu susah sahaja,
tapi dia melakukan perkara yang sama ketika waktu susah. Ma yadda'un. Sebab itu Allah letakkan, kalau kita tengok pada ru'atnya adalah daripada perkataan idda'a. Yang mana asalnya adalah da'a je. Ini asal dia da'a. Okay. Tapi ada tambahan huruf di sini. Apa dia? Ada tambahan huruf alif dan ada tambahan sabdu dekat situ. Okay, sabdu ni. Tambahan. So bila ada huruf tambahan menunjukkan apa? Minimum lah makna dia. Menunjukkan pertambahan daripada sudut perbuatan. Maka kalau da'a maksudnya berdoa ataupun meminta, maka idda'a maksudnya banyak doa dan banyak minta. Dan Allah akan memberikan apa yang kita lakukan di dunia, begitu yang Allah bagi ketika di akhirat. Betul tak? Kita dah lalu sebelum ni banyak ayat. Banyak ayat yang Allah sebutkan, macam tu kau buat kat dunia, macam tu juga nanti aku akan buat dekat engkau di akhirat. Macam tu kau buat dekat hamba aku, macam tu juga aku akan buat dekat engkau. Bahasa kita selalu guna apa? Bahasa kita macam karma, bahasa kita. Tapi taklah, ia adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah sebutkan dalam surah 58, surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Kita lalu sebelum ini, fafsahu yafsahillahu lakum. Bila dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah, bagilah ruang dalam majlis ilmu. Maka dia pun berlapang-lapang, memberi ruang. Maka apa akan jadi? Allah akan melapangkan dia. Allah akan melapangkan dia. Melapangkan apa? Allah tak letakkan. Umum, maknanya Allah akan melapangkan segenap daripada kehidupan dia. Allah sebutkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apabila mereka itu berpaling daripada Allah, maka Allah akan berpaling daripada mereka. Allah palingkan hati mereka. Dalam penghujung surah yang ke-20, surah Taha, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Satu golongan yang dia nanti dibangkitkan semula dalam keadaan buta. Lalu dia kata kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan dulu ketika di dunia aku boleh melihat? Allah kata, demikianlah. Engkau dulu waktu kat dunia, engkau melupakan aku, melupakan ayat-ayat aku. Maka pada hari ini, aku akan melupakan engkau. So, macam mana kita buat dekat dunia, Allah akan balas perkara yang sama ketika di akhirat. Maka ketika di dunia, kalau orang tu dia selalu berdoa, rajin meminta. Kita banyak doa, banyak minta sebab apa? Sebab banyaklah benda yang kita nak, benda yang kita kehendaki. So kita minta kepada Allah ketika di dunia, maka begitu yang Allah akan berikan kepada orang tersebut ketika di akhirat. Allah akan bagi walahum ma yadda'un, bagi mereka apa sahaja yang mereka doa, apa sahaja yang mereka minta, apa sahaja yang mereka kehendaki, Allah akan berikan. Dan mereka minta ketika itu bukannya sikit-sikit, mereka minta banyak sangat. Jika kita lihat pada ru'at perkataan yadda'un ini. Baik. Dan kalau kita rasa kita pergi pada satu tempat, engkau minta apa je dapat. Bukankah itu satu keseronokan, satu perkara yang sangat best? Boleh fikir tak satu benda lain yang lagi best daripada itu? Kita hidup ataupun kita duduk kat satu tempat, kau minta je apa dapat? Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara dapat. Nak minta duit berapa banyak dapat masuk akaun. Nak minta kereta apa je dapat. Minta rumah bersama ni je dapat. Nak minta makan apa je dapat. Teringin nak makan apa? Tomahawk daripada kedai apa? Kedai Nasr tu. Nusrat tu yang dekat Turki tu. Chef daripada orang Turki tu. Dapat. Minta apa je dapat. Best tak macam tu, kehidupan macam tu sangat seronok kan. Orang kata macam jadi anak raja lah. Minta apa je dapat, nak beli apa je pun boleh. Itu dah ultimate yang paling kita nak. Tanpa perlu buat apa-apa. Kita dapat apa yang kita nak secara sempurna, semuanya, tanpa perlu kita buat apa-apa. Itulah ultimate yang manusia nak. Kan, tapi Allah tak berhenti di situ. Allah berhenti cerita tentang penghuni syurga. Satu ayat selepas itu, ayat ke-58, sebutkan salamun qaulan mir rabbir rahim.
Satu yang istimewa adalah datangnya Tuhan yang datang pergi menziarahi penghuni syurga. Bukan penghuni syurga yang pergi menziarahi Allah. Allah yang datang pergi menziarahi penghuni syurga. Allah datang dan mengucapkan salam. Sebelum itu, ketika mana penghuni syurga nak masuk dalam syurga, apa ucapan yang mula-mula sekali dia dengar? Bila nak masuk pintu syurga, dia akan mendapat ucapan welcome daripada para malaikat. Dan apa yang para malaikat ucapkan? Para malaikat ucapkan salamun alaikum bima sabartu. Salam sejahtera kepada kamu pada hari ini. Disebabkan apa? Disebabkan kesabaran kamu dulu ketika di dunia. Dan ini salam yang kedua yang diperolehi oleh penghuni syurga, dan kali ini inilah sebenarnya ultimate yang akan diperolehi, iaitulah ucapan daripada Rabbir Rahim, Tuhan yang Maha Mengasihani. Ucapannya salam. Biasa kita sebut salam, apa perkataan dia? Assalam, kan? Ada alif lam. Assalamu. Ini kalau daripada sudut bahasa. Apa beza assalam dengan salamun? Ini sudut bahasa Arab sikit. Apa dia? Bezanya yang ini apa? Ustaz, dalam ayat 58 tu semua isim tak ada fi'il, ada huruf jar. Mana satu yang fi'il? Mana satu yang isim? Assalamu apa beza dia? Ni ada alif lam lah. Yang ini tak ada alif lam. Yang ini diakhiri tanwin, yang ini tak ada. Kedua-dua ni apa? Kedua-dua ni sama, dia kategorinya adalah isim. Cuma bezanya yang ada alif lam dia adalah isim ma'rifah. Satu yang khusus. Yang tanwin diakhiri tanwin dia adalah isim nakirah. Sesuatu yang berbentuk umum. Kita belajar pada Jumaat pagi. Sesuatu yang berbentuk umum. Bezanya apa? Bezanya lah salamun ini, perkataan yang diakhiri dengan tanwin, namanya isim nakirah. Ia menunjukkan kepada satu perkara yang umum, yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sangat besar, sangat hebat. Kalau dinisbahkan kepada Allah, dia sangat agung. Salamun, salam sejahtera daripada Allah, ini adalah bentuk kesejahteraan yang sangat meluas, yang akan meliputi kepada penghuni syurga setiap daripada mereka, yang mana mereka akan terus selamat dan sejahtera bermula daripada situ hingga sampai bila? Sampai bila-bila. Kekal abadi. Kekal abadi. Ia adalah jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia umpama. Itu satu kemuliaan pada orang yang dia bagi salam tu kan. Allah muliakan Ia dia. satu, betul. Satu bentuk kemuliaan yang sangat tinggi yang diberikan kepada penghuni syurga. Siapa yang dapat ni sangat beruntung. Kenapa? Kerana ia ibarat kita pergi kepada satu tempat. Contohlah kan, kita pergi umrah. Tiba-tiba orang sambut dekat airport kan. Dia kata, okey. Ataupun dia pergi Thailand kan. Dia buat orang lah. Tapi bila kita sampai kat tempat tu, kita pergi bercuti contohnya. Kita sampai kat tempat tu, kan. Orang tempatan sambut kita. Dia kata, kau tak payah risau. Kau selamat di bawah jagaan aku. Kita yang dengar tu rasa macam mana? Kita berada mungkin di satu tempat yang asing. Tiba-tiba orang tempatan yang kita tahu dia tu ada kuasa. Dia kata, tak apa, kau jangan risau. Engkau dengan aku selamat. Jangan risau. Tak payah bimbang apa-apa. Kita akan rasa macam mana? Kita akan rasa seronok, selamat sepanjang kita berada di tempat tersebut. Takkan ada apa-apa kecelakaan yang akan berlaku. Dan ini salamun, ucapan apa? Engkau sekarang ni akan selamat. Tak ada apa-apa lagi yang akan berlaku kepada engkau. Kenapa ini ucapan pertama sekali yang Allah ucapkan kepada penghuni syurga? Ini ucapan selamat datang ni. Allah ucapkan kepada penghuni syurga. Kenapa? Kenapa Allah memilih untuk ucapkan ini?
Dalam Kerana segi banyak lagi ucapan yang boleh diucapkan. Tapi kenapa Allah ucapkan salamun? Satu perkataan je. selamat Satu sejahtera. perkataan. Kenapa ini yang dipilih? Bukan perkataan lain. Sejahtera lah kamu. Kenapa? Rasa-rasanya. Perkataan yang penting. Satu perkataan saja Allah ucapkan salamun. Kepada penghuni syurga. Perkataannya tak panjang. Hanya satu perkataan sahaja. Tapi Allah memilih perkataan ini khusus. Kenapa? Seperti kita sebutkan tadi. Penghuni syurga untuk dia sampai ke syurga itu, kita rasa apa yang dia perlu lalu? Banyak pintu. Kalau kita sebutkan SPM baru-baru ni lah. SPM baru ni. Ada student yang dapat keputusannya 11A. Kita tahu dia ni dapat result 11A. Kita boleh bayangkan 11A tu kita tahu satu kejayaan. Yang besar kejayaan tu 11A1. Tinggilah tu. Kita tahu itu kejayaan yang hebat tu. So, kita dengar je budak tu dapat 11A1. Kita boleh bayangkan tak apa yang kita bayangkan dalam kepala kita? Kita tanya dulu. Kita sebut budak tu dapat 11A1, straight A's. Apa yang terbayang dalam kepala kita? Usaha dia lebih, dia gigih. Kita tahu usaha dia mestilah yang luar Terbaik. biasa. Bukan usaha biasa-biasa. Dia mesti dah keluarkan usaha dia yang terbaik. Kita rasa dia mesti akan banyak berjalan ke banyak study? Dia akan banyak tidur ke ataupun banyak study? Banyak buat latihan? Dia akan banyak buat latihan kan? Sebab kalau nak SPM, dia akan buat latihan. Lepas tu ada buku latih to be. Kenapa dia buat keluar buku latih to be? Sebab dengan latihan tu akan buatkan masuk. Kenapa dia tak belajar teori je? Ini formula semua. Tak. Waktu dah 6 bulan nak exam, kita akan waktu tu masuk bahagian latih to be dah. Waktu tu buat latihan. Kenapa? Kerana nak bagi akal tu tangkap maklumat tu macam mana nak apply dalam soalan. So akan buat latih to be. So kita tahu yang dapat 11A1 ni, ini bukan yang pergi jalan-jalan, yang pergi santai-santai, lepak-lepak, banyak tidur, main game. Kita tahu bukan. Maka bila kita tengok penghuni syurga, kita tahu ketika di dunia, boleh bayangkan tak dia macam mana? Kita rasa dia duduk rehat-rehat ke? Santai-santai? Kita rasa macam tu ke? Dia banyak beramal lah, Ustaz. Dia akan banyak beramal. Bunyinya banyak beramal, banyak solat. Tapi yang ada di sebalik banyak amal itu apa? Paksaan pada diri. Susah. Nak lawan rasa malas. Nak lawan rasa penat. Nak lawan bisikan syaitan. Nak mengatur masa. Banyak perkara dalam nak buat amal. Dia simple je. Banyak buat amal. Itu je. Dia banyak solat. Dia banyak ngaji. Dia banyak infak. Tapi di sebalik itu, macam mana dia boleh banyak solat? Macam mana dia boleh solat awal waktu? Macam mana dia boleh solat di masjid? Macam mana dia boleh baca Quran? Macam mana dia boleh belajar untuk faham Quran? Macam mana dia boleh berinfak? Di sebalik itu yang mahal. Usaha di sebalik itu. Kalau kita kata budak 11A, dia tu sebab dia banyak study. Bunyinya simple lah. Bunyi macam simple sebab dia banyak study dapatlah. Tapi apa yang susahnya? Di sebalik itu. Nak duduk buka buku tu. Nak duduk merenung buku. Nak duduk buat latihan berulang-ulang kali. Itu yang mencabar. Sebab itu bila kita sebut penghuni syurga, kita tahu dah dia orang ni kat dunia dulu mestilah buat yang usaha dia orang ni mestilah susah, bukannya senang. Maka sebab itu Allah sebut kat ucapan pertama sekali salam. Engkau sekarang dah berada dalam keadaan yang selamat. Tak ada lagi dah engkau musibah, ujian satu demi satu yang tertimpa kepada engkau. Tak ada dah. Kenapa? Kerana Allah sebutkan, kan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah jika dia menyintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Betul tak? Allah sayang tak kepada orang beriman? Allah sayang. So Allah buat apa? Allah uji. Allah sayang tak kepada Nabi? Sayang. Allah sayang tak kepada para sahabat? Sayang. Hingga Allah redha radhiyallahu anhum. Allah redha kepada para sahabat semuanya. Tapi apa yang mereka hadapi? Am hasibatum an tadkhulul jannah
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga? Adakah kamu menyangka kamu boleh dapat 11 A1 sedangkan boleh sampai kepada kamu apa yang telah tertimpa kepada orang terdahulu? Apa dia? Masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan ujian pada zahir mereka. Mereka tertimpa dengan ujian pada dalaman, pada batin mereka, pada hati, pada perasaan, pada emosi. Wa zulzilu, dan mereka bergetar. Wa zulzilu ni gegaran, gempa. Kenapa? Mereka rasa macam dah tak boleh tahan dah, macam kena goncang dah diri dia orang ni. Habis punya dah. Macam kalau kita pokok buah tu goncang habis sampai gugur semua buah-buah, dah tak ada buah dah. Kira Allah menggoncang mereka sampai dah mereka dah tak lagak layu habis dah. Long line dah. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hingga Rasul, itu Nabi SAW, dan orang yang beriman yang berada bersama dengan dia, dengan Rasul itu berkata, bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Maksudnya senang tak perkara yang mereka timpa? Tak. Ujian demi ujian, musibah demi musibah. Lalu bila mereka masuk dalam syurga, ucapan pertama saya dah ucapkan salam. Hari ini tak ada lagi dah ujian. Hari ini tak ada lagi musibah. Hari ini tak ada lagi air mata. Tak ada lagi sakit hati. Tak ada lagi marah. Tak ada lagi dendam. Semua tu dah tak ada. Hari pelajar mengambil keputusan 11 A1. Apa perasaan yang dia ada pada hari itu? Kalau dia sakit kaki pun hilang rasa sakit kaki dia. Betul tak? Kerana gembira. Kalau dah beri jaminan salam, start hari ini kau dah tak rasa dah apa-apa lagi ombak gelombang dalam kehidupan. Tak ada dah. Sebab itu ucapan salam ini mahal. Menggambarkan apa? Jaminan daripada Allah kepada penghuni syurga yang mereka takkan lagi ditimpa dengan apa susah payah. Kenapa? Kerana ketika di dunia dia orang dah susah payah. Yang teramat sangat mengikut kepada tingkatan syurga mereka. Maka langkah pertama mereka masuk ke dalam syurga, itu yang disebutkan oleh Imam Malik atau Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ditanya kepada dia, wahai Imam, bilakah kita ni boleh berehat? Dan maka Imam Malik atau Imam Abu Hanifah menyatakan, apabila kaki kita yang pertama melangkah masuk dalam syurga, kita letak aja kita punya sebelah kaki dalam syurga, waktu itu rehat. Waktu itu rehat akan bermula. Tak ada dah lagi susah payah. Dia tahu sebutkan salamun, salam sejahtera. Hari ini hanya keselamatan. Hari ini hanya kesejahteraan. Tak akan ada setitis peluh pun yang akan menitik. Tak akan ada satu air mata pun yang akan turun. Ia hanya kegembiraan dan kerehatan yang akan diperolehi oleh penghuni syurga. Hari ini dia akan sibuk, tetapi sibuk fakihun, sibuk untuk menuai hasil tanaman, buah-buahan yang mereka telah tanam dulu ketika di dunia. Tak ada lagi hari ini hari penat lelah untuk mencangkul, menanam, menyemai biji benih, nak membaja, nak menyiram. Tak ada dah perlu berjemur bawah terik matahari. Ia adalah satu bentuk kesejahteraan bermula pada saat itu. Dan Allah letakkan dalam isim nakirah. Nak bagi tahu, ialah satu kesejahteraan yang sangat besar yang akan mereka perolehi kerana ia adalah infinity, sampai bila-bila. Sangat besar dan sangat agung kesejahteraan dan keselamatan yang akan diperoleh. Qaulan sebagai bentuk perkataan ataupun ucapan, greeting min Rabbir Rahim, daripada Tuhan mereka. Dia tak sebut. Kalau sebut sini minallah, boleh tak? Salamun qaulan minallah. Boleh tak kalau sebut minallah? Boleh lah. Sebab penghuni syurga ni, ada orang kafir ke dalam syurga? Tak ada dah. Siapa ada dalam syurga? Orang Islam je. So kalau Allah guna minallah, boleh tak? Boleh lah. Yang pada awal surah Al-Fatihah Allah gunakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah perkenalkan dia sebagai Tuhan sekalian alam. Dan pada ayat yang ke-21 surah Al-Baqarah juga, bila Allah menyuruh ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, abdikanlah kepada Tuhan. Kalau Allah gunakan perkataan Tuhan, Allah tak gunakan perkataan Allah. Kenapa? Kerana waktu itu ada orang bukan Islam, kan? Dan mereka belum lagi percaya kepada Allah. Tapi mereka mungkin percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mereka lah, bukan Tuhan yang namanya Allah. So Allah nak
meraihkan mereka, Allah guna nama Rabb. Sebab audience itu ada Islam dan bukan Islam. Tapi sekarang dalam syurga, penghuninya ada tak yang bukan Islam? Tak ada. Ada tak orang munafik? Tak ada. Maka Tuhan penghuni syurga siapa dia? Allah aja. Tapi kenapa Allah guna Rabbir Rahim? Allah tak guna perkataan dia Allah, tak menggunakan nama dia sendiri, Allah. Kenapa rasanya? Kalau Allah tu, orang musyrik pun dia disebut Tuhan dia pun Allah juga Ustaz kan, dia tu. Betul? Al-Lata kan, Allah. Betul? Dia Allah sebut Tuhan. dia tahu Allah itu ada Tuhan, tapi dia ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Betul. Tapi di sini ini penghuni syurga semuanya orang Islam. Semuanya orang mukmin. Tak perlulah kalau kata orang musyrik itu pun mereka itu ada tahu adanya Allah. So, bolehlah guna perkataan Allah dengan orang musyrik. Dengan orang Islam, lagilah patut guna perkataan Allah kan. Tapi ini dengan penghuni syurga, semuanya Islam. Allah tak guna perkataan Allah. Allah tetap guna perkataan Rabb. Rabbir Rahim. Allah letakkan di situ. Allah tak gunakan perkataan Allah. Sedangkan audiensnya semuanya adalah orang Islam. Jadi itu. Kenapa? Kerana Allah perkenalkan diri dia kembali sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana Allah nak suruh mudah-mudahan kita lah masuk penghuni syurga. Dan kita nanti yang mendengar perkataan ini daripada Allah. Kerana Allah nak minta penghuni syurga ketika itu flashback balik. Ketika di dunia. Siapa yang mencipta dan menjaga mereka, menguruskan mereka? Rabb. Namanya Rabb. Yang dalam Quran sebutkan perkataan Rabb tu apa? Ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbu al-alamin. Maka maksud Rabb adalah yang mencipta dan mentadbir ataupun mengurus. Maka Allah suruh flashback balik waktu kat dunia dulu. Ingat tak? Siapa yang mencipta dan juga mentadbir, menguruskan semua urusan kita, bagi udara, dan bagi kita anggota badan, saluran dalam semua jalan elok, jantung tu berdegup macam biasa. Bagi kita apa yang ada di atas muka bumi, siapa yang mengurus semua tu, siang dan juga malam. Siapa yang buat? Rabb, Tuhan yang buat. Sebab itu sebelum pada ini, kan bermula pada ayat yang ke-33. Kita lalu pada wa ayatul lahum kan, wa ayatul lahum dan ayat ataupun tanda kebesaran Allah untuk mereka. Allah cerita tentang tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka. So itu semua Allah beritahu. Itu siapa yang buat? Ada Tuhan yang menguruskan semua tu. Tuhan yang menguruskan zuriat keturunan, Tuhan yang menghidupkan bumi yang mati, Tuhan yang mengeluarkan buah-buahan, yang menubuhkan pokok, itu semua ada Rabb yang menguruskan. Right. So Allah pun dia suka flashback balik waktu ketika di dunia. So okey, dia tahu dah matahari, bulan, siang, malam semua tu okey, surab yang buat. Dan Allah gandingkan dengan perkataan Rahim kat belakang tu. Kenapa Allah gandingkan dengan perkataan Rahim? Maka dia balik dengan perkataan salam tadi. Kenapa perkataan Rahim? Kerana penghuni syurga pada hari itu dapat masuk syurga sebab apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kerana amal dia dapat tak masuk? Tak dapat masuk. Maka penghuni syurga dapat masuk syurga kerana rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, penghuni syurga. Tadi kita dah tengok. Mereka ketika di dunia, hidup dia senang ke susah? Susah. Banyak tak melalui badai dan juga ombak? Banyak tak kena dihempas oleh ombak? Banyak. Banyak tak berendam dengan air mata? Banyak. Banyak tak berpenat lelah untuk solat, bangun malam? Banyak. Ujian demi ujian Allah berikan kepada penghuni syurga ketika di dunia. Musibah demi musibah Allah berikan kepada mereka ketika di dunia. Dan ketika kita di dunia sekarang ni, bila kita tertimpa dengan satu masalah, dengan satu ujian, dengan satu musibah, apa yang kita rasa? Kita rasa sedih. Kita tak suka dengan situasi itu. Betul tak? Ada tak siapa yang suka timpa dengan musibah? Tak ada. Ada tak siapa yang suka dengan ujian? Tak ada siapa yang suka.
Ada siapa tak berdoa, ya Allah tolonglah bagi aku sakit ya Allah. Tak ada siapa yang doa, ya Allah tolonglah bagi aku miskin. Tak ada. Ya Allah tolonglah bagi rumah aku terbakar ke, kereta aku rosak ke. Tak ada siapa pun pernah doa. Yang demikian, dia doa untuk orang lain adalah. Kan? Doa untuk diri dia tak ada. Tapi kerana kita memang tak suka ujian dan juga musibah. Tapi banyak tak dia tertimpa oleh kita? Sangat banyak. Dan semua itu kenapa? Itulah bentuk rahmat Allah kepada penghuni syurga. Kenapa? Kerana dengan ujian dan musibah itulah yang memasukkan dia ke dalam syurga. Dia tertimpa dengan ujian dan juga musibah. Dengan itu, dia makin dekat dengan Allah. Dengan itu, solatnya terasa lebih bermakna. Doanya terasa lebih manis. Sujudnya terasa lebih dekat dengan Allah SWT. Dengan musibah, boleh mula bangun malam. Dengan musibah, boleh mula nak belajar baca Quran. Dengan musibah, kita makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, berterusanlah musibah itu tertimpa kepada diri, harta dan anak seseorang. Berulang-ulang sehingga nanti dia berjalan di atas muka bumi ini walaysa alaihil khati'ah. Dia tidak memikul apa pun kesalahan. Maksudnya apa? Allah bagi dia ujian demi ujian hingga dia berjalan atas muka bumi, dia dah tak ada dosa dah. Semua Allah dah ampunkan. Semua Allah dah maafkan sebab dia dah diganti dengan ujian yang musibah. Azabil adna tu dah diberikan dunal azabil akbar. Allah dah bagi dulu azab yang kecil, yang sikit, yang rendah ketika di dunia ini. Walaupun zahir kita besarlah, kan kena sakit jantung ke, kena kecil manis, potong kaki ke. Pada kita besar, tapi bagi Allah itu azabil ajna. Bagi kita musibah yang kita memang tak nak, langsung tak nak. Tapi itu dah ada rahim Allah Azza wa Jalla kepada penghuni syurga ketika di dunia sekarang ni, yang kita sedang hadapi susah payah dalam hidup ini. Ini sifat rahim Allah Azza wa Jalla yang akan membawa kita nanti ke syurga, mudah-mudahan. Allahumma amin. Kerana Allah nak nanti biar kita elok je, habis semua kesalahan kita dah diselesaikan. Waktu tu Allah akan ambil kita dan kita berdoa agar Allah mematikan kita semua ketika mana Allah tahu mati itu adalah lebih baik untuk kita. Itu Allah namakan diri dia Mir Rabbir Rahim, daripada Tuhan Rahim. Tuhan yang dulu telah mengurus. So penghuni syurga bila dia flashback balik, dia ingat, oh, okey, waktu dunia dulu dia diberikan macam-macam. Tapi kadang-kadang orang komplain kan, betul lah tu, saya ni dapat macam-macam macam-macam orang kerja kan. Saya dapat gaji bagus, saya tempat meja saya bagus, selesa, aircon semua ada. Saya dapat insurans, dapat allowance tu, allowance ni. Tapi kerja saya banyak sangatlah. Kerja saya susah. Saya selalu kena travel, saya selalu kena stay back, kena datang kerja hujung minggu, susah sangat kerja saya. Kan? Tetap dia akan komplain juga. Maka itulah dia rahim Allah Azza wa Jalla. So, orang beriman, dia pun rasa, waktu dekat dunia dulu Allah bagi dia macam-macam. Anggota badan, keluarga, harta, siang, malam, matahari, tempat tinggal. Semua Allah bagi, basic punya keperluan Allah bagi. Tapi dia kata, waktu kat dunia dulu saya sakit, saya ni susah, saya miskin, saya ada waktu tak ada duit nak beli makanan, saya susah dia semua dia rasa. Macam mana tu? Lalu Allah gandingkan dengan nama dia Rahim. Oh, itu semua Allah bagi sebab sifat rahmat Allah kepada engkau. Sebab itulah hari ini kau boleh masuk syurga. Kerana sifat Allah, rahmat Allah ketika di dunia lagi, sampailah di akhirat. Maka Allah gandingkan nama dia Rabbin Rahim untuk melengkapkan apa nikmat Allah telah berikan kepada penghuni syurga. So, supaya bila dia flashback itu, oh okey, dia boleh faham dah. Kenapa dulu mak aku bagi duit belanja sikit je? Kenapa dulu mak aku marah aku buat ni? Kenapa dulu mak aku tak bagi aku buat ni? Lepas tu dia dewasa, dia flashback dia, oh okey, dia tahu dah. Lepas tu dia dah tak marah dah. Kat mak dia, kat ayah dia. Dia dah tak ada rasa dah sakit hati. Dulu mak ayah dia tak bagi tu, tak bagi ni kan. Mak ayah dia rotan dia dah lega dah. Bila dia dah boleh nampak kenapa berlakunya begitu, maka ketika dia syurga, penghuni syurga bila dia flashback balik, oh, dia boleh faham dah. Itu semua daripada Rabbir Rahim, daripada Tuhan yang Maha
pengasih, yang maha penyayang. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, dari bercampur gaul kepada orang-orang yang beriman. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, Allah perintahkan pada hari itu untuk berpisah antara orang beriman dengan al-mujrim, orang-orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan. Terjemahan literally-nya adalah penjenayah. Ini bahasanya. Penjenayah. Kenapa Allah gunakan perkataan al-mujrim ini untuk orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan? Kerana kita pernah dengarkan hadis Nabi SAW sebutkan, dunia ini adalah apa bagi orang mukmin? Dunia adalah apa? Penjara bagi orang mukmin. Dan kita tahu penjara itu adalah untuk siapa? Untuk penjenayah lah, untuk orang yang buat salah. Tapi kalau kata dunia ni adalah penjara untuk orang mukmin, maka siapa yang memenjarakan dirinya ketika di dunia ini, memenjarakan dirinya ketika dunia ini, nanti di akhirat dia akan dibebaskan. Tapi siapa ketika di dunia dia tidak memenjarakan diri dia, dia pergi bebas sebebas-bebasnya menikmati dunia ini, maka nanti di akhirat dia akan dipenjarakan. Dia akan dianggap sebagai penjenayah dan penjenayah itu akan dipenjarakan. Dan memang kalau seorang itu dia melakukan apa saja yang dia nak, dia mesti akan terlepih batas yang ditetapkan. Kita, walaupun kita kata kita sekarang ni orang yang bebas, boleh pergi mana je yang kita nak, tapi ada tak peraturan yang ditetapkan? Ada. Kita boleh tak bawa kita pergi mana je yang kita nak? Boleh, bawa lah. Kita nak pergi mana pun, bawa lah. Tapi tetap tak kena ikut had laju yang telah ditetapkan? Tetap tak kena berhenti pada lampu isyarat? So tetap kita ada apa? Peraturan-peraturan. Dan kalau orang tu dia membebaskan dirinya dengan sebebas-bebasnya, dia bawa kereta semua, laju mana dia nak bawa, dia bawa. Dia nak berhenti ke tak berhenti ikut sukati dia. Maka ada tak dia akan terlebih batas, melampaui batas? Dia pasti akan melampaui batas. Pasti. Sebab itu seorang mukmin dia penjarakan diri dia supaya dia tak terlebih, tak melampaui batas. Tapi orang yang dia nakkan kebebasan, dia pasti akan melampaui batas. Dan dah tentu dia akan buat kesalahan. Dan itulah dia dikenal sebagai al-mujrim, penjenayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kata berpisah pada hari ini. Kenapa? Ketika itu, orang akan rasa macam, kenapa dia ni, kenapa dia ni pergi ke bahagian yang cantik, yang baik, yang best tu. Kenapa aku duduk kat bahagian yang tak best ni? Dia tu kenapa pergi bahagian sana? Ya, rupa-rupanya ketika di dunia, dia menyembunyikan keimanan dia. Rupa-rupanya ketika di dunia, dia menyembunyikan amalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ingat, kawan-kawan dia ingat, dia ni sama perangai teruk juga kan. Rupa-rupanya dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang duk kutuk dia, orang duk merendah-rendahkan dia. Tapi rupa-rupanya dia adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak dikenal di dunia, orang tak tahu dia tu siapa. Dia orang yang sangat biasa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ada orang yang rubba ash'ath akhdar dzuqim rain. Ada orang yang rambutnya kusuk masai, pakaiannya copan camping, pakaiannya buruk. Dia ada dua je, itu je baju yang dia ada, dia tak ada lain. Madfu'un bil abwab, dalam riwayat lain menyebutkan madfu'un bil abwab. Kalau dia datang ke pintu-pintu, ke rumah-rumah, orang-orang akan halau ni. Sebab dia orang yang kalau kita panggil macam orang gila, tak tahu siapa, orang akan halau dia. Takkan tapi apa dia? Dia rupa-rupanya dia adalah sambedi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sebutkan law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalaulah dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah, tidak ada yang tidak dikabulkan. Semua akan dikabulkan oleh Allah. Maka ada orang yang kita pandang dia lekeh, tapi rupa-rupanya dia itu
tinggi di sisi Allah. Maka pada hari itu kita akan melihat orang yang macam terkejut tu. Dia ni bukan ke orang yang dulu kita kutuk, kita hina dia, kita pelekehkan, dan itu yang berlaku kepada orang-orang yang beriman sejak daripada zaman dahulu. Dan yang jelas kita boleh nampak contohnya pada para sahabat ketika di Mekah. Mereka direndahkan, dihinakan, diremehkan. Maka hari itu terpisah. Dia ni dulu aku kutuk dia. Dia ni dulu hamba aku ni. Hamba aku. Tapi rupa-rupanya dia beriman kepada Allah. Kan? Dulu dia ni aku punya staff dia. Kerja dia biasa je. Tapi rupa dia ni dapat duduk dekat line kapet merah VVIP ni. Waktu itu wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Maka akan terpisahlah pada hari itu orang yang melakukan dosa, penjenayah, dan juga bukan penjenayah akan diasingkan. Kemudian sebutkan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan. Baik. Allah gunakan perkataannya ahad. Ahad maksudnya apa? Ini maksudnya janji. Ini maksudnya janji. Janji bila ni? Ini Janura, bilakah janji ini telah berlaku? Bila janji ini Masa belum lahir. Masa belum lahir lagi. Dalam kandungan. Kan surah Allah menyebutkan sepertinya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kau? Masa dipanggil alam roh ya. Masa dipanggil dia alam roh. Maka semua Alam kita menjawab qalu bala, bahkan kau lah Tuhan. Tuhan kami yang akan kami abdikan diri. Maka itu janji anak Adam kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah telah perintahkan kepada Adam supaya Allah ta'budu syaitan. Ini di sini Allah gunakan perkataannya ta'budu, maksudnya menyembah. Sedangkan pada ayat yang lain Allah sebutkan jangan mengikut jejak langkah syaitan. Betul tak? Allah tak guna sembah syaitan, Allah guna jangan mengikut jejak langkah syaitan. Dalam beberapa surah Allah sebutkan. Kita biasa dengar la tattabi'u. Yes, masya-Allah. Khutuwatis syaitan. Ini yang biasa Allah sebutkan sebelum ini. Jangan mengikut jejak langkah syaitan. Kalau kata jangan ikut jejak langkah je, tapi di sini menyembah, kan? Maka beritahu kepada kita apa? Apakah bentuk penyembahan yang dilakukan oleh manusia? Adakah dia kalau kata apa? Sembahyang semua syaitan. Heavy metal punya perhimpunan, kan? Selalu dibayangkan apa? Dia buat api, kan? Dia pasak kat situ, tengkorak ada berdarah. Kan? Heavy metal punya perhimpunan. So, adakah dia pergi menyembah berhala, dia pergi menyembah kubur, adakah dia pergi menyembah tengkorak yang berdarah-darah itu? Tak, dia tidak pergi menyembah. Maka bagaimana pengabdian itu berlaku? Pengabdian itu berlaku dengan dia mengikut langkah-langkah syaitan. Maka siapa yang dia patuh, dia taat, dia ikut kepada syaitan, maka itulah yang Allah namakan sebagai mengabdikan diri ataupun menyembah. Kalau disebut menyembah syaitan, lepas tu perkataan ta'budu, na'budu ni saya lebih suka menterjemahkan dia dengan mengabdikan diri. So, kita boleh nampak, supaya kamu jangan menyembah syaitan. So kita bayangkan jangan sembah syaitan tu, mungkin membayangkan orang mungkin yang kali pertama mungkin cuba nak baca terjemahan, mungkin dia membayangkan menyembah itu adalah menyembah macam solat itulah. Ya, tapi adalah bentuk pengabdian diri. So bila kita bayangkan tentang mengabdikan diri, maksudnya kita hamba yang kita taat, patuh, ikut telunjuk syaitan. Maka orang yang melakukan demikian di sisi Allah, dia adalah orang yang menyembah ataupun mengabdikan diri kepada syaitan, walau apa pun yang disebutlah nama dia, kan, saya ni, saya ni, tapi pada sisi Allah dia telah menyembah
menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dan sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Baik. Dia yang musuh yang nyata. Nyata apa? Nyata semua kesalahan yang dia perintahkan. Nyata pada siapa? Nyata pada mata orang yang beriman. Nyata pada mata orang yang berilmu. Bahawa apa yang diperintahkan oleh syaitan itu salah. Tapi pada mata orang yang tidak berilmu, pada dia okey je, apa salahnya? Pada dia, apa salahnya mengambil duit kopi? Kan? Tak ada salah apa-apa. Orang tu bagi saja-saja. Namanya pun duit kopi, dia bukan bagi rasuah. Kan? Pada dia okey, kenapa? Tak ada ilmu. Tapi orang yang ada ilmu, dia pandang, oh itu salah. Orang yang tak ada ilmu pandang benda itu adalah okey. Maka syaitan adalah musuh yang jelas nyata. Bagi siapa? Bagi orang yang ada ilmu. Bagi orang yang dia belajar. Bagi orang yang dia kenal. Macam kita katakan, kita tengok sekali je, kan? Tengok sekali je, kita boleh tahu dah. Kita tengok contohlah kan, handphone contohnya, ataupun baju contohnya kan, ataupun handbag. Ambil contoh handbag lah kan, handbag. Ada orang yang dia tengok sekali je dia tahu ini handbag original ke ataupun bukan. Pada kita sama je, semua handbag sama. Kan, dia letakkan kat depan kita handbag brand. Contoh letakkan Coach contohnya kan. Ada 2 handbag, 3 handbag. Pada kita tiga-tiga ni handbag Coach. Pada kita okey lah, original, sama je semua. Tapi pada orang yang dia ada ilmu, dia tahu ini original, ini bukan. Kenapa? Dia ada ilmu. Pada kita semua sama. Tapi pada orang yang ada ilmu, tak sama. Pada orang, tengok buah durian semua sama, durian. Tapi orang yang ada ilmu, dia tengok bentuk buah tu pun, dia tengok duri, dia tengok tangkai, dia tahu dah. Ini tak sama, ini buah ni, ini buah ni, ini buah ni. Sebenarnya nak tahu syaitan itu musuh yang nyata, ia jelas nyata pada siapa? Pada mata orang yang ada ilmu. Pada orang yang tak ada ilmu, pada dia sama je semua buah durian tu. Tak ada beza pun. Letaklah mangga macam mana pun, tak ada beza. Tapi orang yang tahu dia tahu, ini mangga harum manis ni. Ini Haji Yahya punya mangga. Ini mangga yang daripada Thailand. Ini mangga daripada, tahu. Pada kita semua sama. Ini adalah apa? Mangga. Pada orang yang memang dalam bidang itu dia, bukan. Ini ada beza semua. Walaupun rupanya sama bujur, warnanya sama, kulitnya itu kuning-kuning hijau, tapi dia tak sama. Dia tahu kepada kita bahawa di sepanjang kehidupan kita, apa yang kita perlu perkasakan dalam diri kita adalah ilmu. Supaya jelas di mata kita, apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Itu yang Nabi SAW mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku apa yang hak itu hak, apa yang benar itu benar, dan rezekikanlah aku untuk ikut dia. Untuk ikut. Kenapa? Kerana siapa yang mengikut itulah dia akan bawa kepada apa? Pengabdian. Dia akan taat patuh. Dan ya Allah, perlihatkanlah kepada aku kebatilan itu sebagai kebatilan, dan rezekikanlah aku untuk menjauhinya. Maka dia perlu kepada apa? Perlu kepada ilmu dan kejelasan, minta kepada Allah agar kita nampak apa yang salah itu salah dan yang betul itu betul, supaya dia tidak samar di hadapan kita. Kerana betapa di akhir zaman ini kita segala perkara itu disamarkan. Orang menutup aurat tetapi disamarkan dengan pelbagai perkara. Orang bersolat, membaca Al-Quran, berinfak, berpuasa, menunaikan umrah ataupun haji, tetapi disamarkan dengan banyak perkara. Hingga hilang rupa bentuk asal agama ini. Orang keluar bekerja, melakukan pelbagai urusan jual beli, perniagaan dan sebagainya. Akan tapi disamarkan dengan macam-macam nama, macam-macam urusan. Orang pun dah tak tahu dah mana yang betul, mana yang salah. Maka
nanti kita akan lihat pada ayat selepas dalam yang apa bahagian ini juga nanti kaitan yang tentang ilmu ini. Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Terjemahannya, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Baik. So Allah peringatkan sekali lagi, ini perkataannya ini berada di mana? Baik. Setelah cerita tentang penghuni syurga, yang ceritanya itu terberhenti. Ada satu cerita, ada satu plot yang dipausekan sekejap. Plot apa? Sebelum ni kita bercerita tentang dibangkitkan satu kumpulan manusia daripada kubur mereka, dan mereka kata, inilah yang Tuhan Ar-Rahman dah cerita kat aku dulu. Betul lah apa yang para Rasul tu cakap. Hari ini semua orang akan dapat apa yang dia amalkan dan tak akan dizalimkan. So dia cerita tentang siapa? Dia cerita tentang penghuni neraka yang dia kata, ya laitani, celakalah aku. Ya, dia apa? Memaki minta diri jadi sendiri. tanah. Minta jadi tanah. So cerita Kuntu penghuni neraka, turaba. tapi kuntu turaba, betul. Cerita tentang penghuni neraka, tapi Allah pauskan sekejap. Allah masuk cerita tentang penghuni syurga. Lepas habis pada sampai ayat yang ke-58, Allah sambung balik tu plot yang dipauskan dulu tu, hari tu. Kan itu memang macam dalam movie lah kan. Dalam movie kan tengok satu scene, lepas tu masuk scene lain, lepas tu scene yang seterusnya dia sambung balik scene yang awal. So cerita tu jadi menarik kan. So movie mengambil cara yang sama macam di Quran bawa. Quran cerita tentang scene penghuni neraka ketika di dunia dulu, bagaimana mereka dengan Rasul dakwah sampai, lepas tu sampai mereka mati, dibangkitkan balik, penyesalan mereka, stop kejap, cerita tentang penghuni syurga, apa yang mereka dapat, kemudian masuk balik, cerita tentang penghuni neraka bermula pada ayat ke-59. Maka ini sekarang adalah ayat Allah, perkataan ataupun dialog kepada penghuni neraka. Allah tanya, bukankah Allah telah perintahkan kepada engkau, wahai anak Adam, agar jangan mengabdikan diri kepada syaitan. Ini kan, ini adalah ayatnya macam bentuk soalan, tetapi ia adalah bentuk ayat untuk apa? Untuk nak biar sekarang ni penghuni neraka dia dah sedar tak di apa yang dia buat waktu kat dunia dulu salah. Dia dah sedar dah. Waktu dia bangkit pada kubur tu dia dah aduh, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalu. Dia tahu dah, biar salah dulu aku kat dunia, aku tak ikut Rasul tu. Tak ikut apa yang Rasul cakap. Dia dah tahu dah, dia salah dah. Lalu Allah cakapkan lagi, bukan aku cakap jangan sembah syaitan. Kenapa Allah cakap lagi benda ini? Kenapa? Macam kita dah cakap kat anak kita kan, bila dia apa luka kan, apa kita cakap anak kita? Kan mak dah cakap tadi, jangan main pisau kan. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab kita nak ingatkan balik ke? Bukan kita nak ingatkan balik. Penghuni neraka dia dah ingat dah pada tadi. Dia bangkit kubur dia dah ingat dah. Tapi kenapa sebut? Nak bagi bentuk penyesalan kepada mereka. Nak bagi lagi bentuk penyesalan kepada penghuni neraka tu. Nak biar menyesal betul-betul. So ini adalah bentuk seksaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perasaan dulu. Sebelum kejap lagi fizikal akan diseksa. Dia sama macam Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Al-Mulk. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila mereka mula nak mendekati atau melihat kepada neraka, apa yang terjadi? Sami'u laha, mereka mendengar bunyi marahnya, bunyi suara daripada neraka tu, macam nak meletup. Bunyi garang dia, bunyi marah dia tu. Dengar bunyi. Belum masuk lagi. Tapi kenapa Allah bagi dengar? Bentuk seksaan emosi dulu. Emosi dulu diseksa. Kenapa? Kerana penghuni syurga atas Allah sebut apa yang mereka dapat. Mereka dapat semua apa yang mereka minta. Emosi mereka dijaga tak? Emosi mereka dijaga oleh Allah SWT ketika di syurga. Maka begitu. Ya, penjagaan emosi, perasaan ataupun disebut sebagai mood. Itu salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Kita pernah sebutkan sebelum ni. Kita kalau pergi bercuti, mood dah best.
Tetapi tiba-tiba keluar rumah accident, rosak tak mood? Tiba-tiba masuk bilik hotel, pergi lobby dah cantik, masuk bilik hotel, tengok toilet kotor. Tengok atas katil cadar tak tukar, ada kotor. Rosak tak mood? Rosak mood. Rosak mood tu best tak lagi? Nak bercuti, dia kurang dah sikit dah nak cuti. So, penjagaan mood ataupun perasaan ataupun emosi, itu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Begitu juga perkara yang sama kepada penghuni neraka. Ia menjadi satu bentuk azab yang Allah berikan kepada penghuni neraka. Allah akan kacau dia punya perasaan, mood dulu. Emosi dulu Allah akan bagi kacau dulu. Sebelum mereka nanti pergi merasakan secara fizikal nanti ke dalam syurga, maka Allah mulakan dengan cakap dulu, aku dah cakap dah kan, jangan sembah syaitan. Itu bentuk yang membuatkan lagi mulut tak boleh nak cakap apa-apa. Kalau cakap kan anak kita, mak dah cakap tadi kan, jangan main pisau. So anak yang luka tu boleh tak nak cakap apa lagi? Mulut dah tak boleh cakap apa-apa dah. Sebab betul lah tadi mak aku dah nasihat aku yang tak dengar. So sekarang tangan ni berdarah, tanggunglah sendiri. Betul tak? Itu yang perasaan anak tu kan. So begitulah Allah nak berikan kepada penghuni neraka supaya mulut tu tertutup. Tak ada lagi apa dah yang boleh dia nak cakap dan nak menambahkan lagi penyesalan kepada mereka bahawa hari tu kita anak kalau luka dia akan cari mak dia. Kenapa pergi cari mak? Sebab nak mak simpati. Betul tak? Tapi bila pergi kat mak cakap pinggang kan mak dah cakap jangan main pisau. So anak tu kan jadi apa? Habislah aku pergi kat mak aku, ingat mak aku nak kesian. Aku dah lah sakit. Kena marah pula lagi, kena bebel pula lagi, tambah tak lagi. Teruk anak tu kata tambah lagi tu. Maka penghuni neraka, mereka harapan mereka yang mereka ada ketika itu adalah apa? Ar-Rahman, itu je. Tapi bila Allah sini cakap, bukankah aku dah cakap wahai anak Adam, jangan sembah syaitan. Waktu tu dia rasa macam habislah. Tak ada harapan lagi dah aku. Aku dah lah sakit berdarah ni, tambah lagi teruk dalam perasaan aku. Wallahu ta'ala alam, insya-Allah kita akan sambung lagi bincang daripada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'an